sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Adapun sesudah alhamdulillah, puji-pujian tertentu kepada Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, langit dan bumi serta isi yang berada di tengah-tengahnya. Kita kembali menyusuri jalan dengan izin Allah, meneruskan kehidupan sebagai khalifah di atas muka buminya, menumpang di sudut dunia yang penuh dengan pancaroba, menerajui ujian yang Allah Ta'ala bekalkan. Perumpamaan seperti mana kita pergi sekolah satu ketika dulu, dibekalkan oleh ibu kita. Walaupun sekurang-kurangnya dia bagi duit ke 2 kupang, dia bagi makanan ke, dia bagi air kosong saja ke, itu bekalan kita yang Allah Ta'ala bekalkan untuk kita nikmati hari ini. Apa dia? Ujian. Ujian adalah bekalan kasih sayang Allah yang memang Allah Ta'ala peruntukkan untuk kita manusia. Dan kita sebagai manusia telah pun menangani ujian demi ujian dengan akal yang waras, dengan hati yang sabar dan redha di atas segala ketentuan. Yang kita tahu, Allah Ta'ala takkan bagi ujian ini kepada ibu ayam, takkan bagi kepada ibu kucing, takkan beri kepada lembu kerbau dan sebagainya. Malahan hanya diperuntukkan ujian dan kasih sayang ini adalah untuk makhluk yang bernama manusia. Dan kita terima dengan satu lafaz, Alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Ala kulli hal ni maksud dia atas semua keadaan. Susahkah, senangkah, bahagiakah, deritakah, sakitkah, sihatkah, Alhamdulillah yang ala kulli hal. Terus mensyukuri nikmat Allah di atas semua keadaan. Atas kesyukuran semua keadaan ini, maka kita kembali kepada kitab kita, iaitu kitab Jauhar, iaitu pada bab yang ke-9, pada menyatakan kelebihan sembahyang berjamaah. InsyaAllah kita akan masuk pada bab sembahyang berjamaah. Dan insyaAllah rasa-rasanya dengan izin Allah, tahun depan, tahun 2022, kita akan kembali bersemuka. Itulah khabar yang saya dapat. InsyaAllah kita akan meneruskan Google Meet untuk sahabat-sahabat kita yang tak mampu nak hadir secara bersemuka, agar kuliah kita ini dapat kita teruskan untuk sahabat-sahabat kita yang jauh, yang tak ada di depan mata, yang tak boleh hadir pada kuliah. Jadi agar kita sentiasa berukhuwah, walau dalam keadaan apa sekalipun, ukhuwah ini jangan diputuskan. Saya selalu sebut, kita nak bersaudara, berukhuwah daripada dunia di sini hingga sampai pulang ke sana nanti, yakni di akhirat, untuk kita sama-sama mencari di antara satu sama lain. Bertemu dengan Rasulullah, khabarkan kepada Rasulullah, kami pernah duduk bersama, menuntut ilmu, belajar, bertaut silaturahim, mengembangkan dakwahmu. Ya Rasulullah, apa yang Allah Ta'ala fardukan, kita cuba buat. Jadi insyaAllah tahun depanlah kita akan kembali bersemuka insyaAllah dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, maka dia panggillah kita pulang. Kalau tak panggil kita pulang pun, dia panggillah seluruh dunia ini kembali kepada kerana dia punya. Baik, kita akan masuk kepada bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan sembahyang berjamaah. Telah kita lalui kelebihan bang ataupun azan. Hari ini kita akan masuk kelebihan bersembahyang jemaah. Kita tahu bersembahyang jemaah ini sekurang-kurangnya disebut sembahyang jemaah ini 2 orang. Ada seorang imam, ada seorang lagi makmum. Okey, kalau kita duduk dalam rumah kita, kita tak berpeluang ke masjid ataupun ke surau, maka memadai kita berjemaah dalam rumah kita
sama ada yang menjadi imam itu anak kita yang aqil baligh, yang mumayyiz. Syarat nak jadi imam, dia kena aqil baligh. Lelaki, mumayyiz. Nah, okey, kalau dia adalah di kalangan lelaki. Tapi kalau sama-sama kita nak cari juga pahala berjemaah, bolehlah kita berimam dengan perempuan sama perempuan. Kalau kita ada dalam rumah, isi rumah kita tu, mungkin kita ada cucu yang angkir balik, yang mumayyiz. Maksud mumayyiz tu boleh beza antara yang halal dan haram. Boleh beza di antara makanan dan najis. Itu mumayyiz nak. Jadi bolehlah kita bina satu jemaah untuk kita perolehi pahala-pahala yang bakal kita baca nanti. Ha? Ataupun kita ada suami dalam rumah yang tak mampu nak keluar berjemaah, maka bolehlah kita lantik dia sebagai imam untuk kita meraih pahala Allah yang berlipat kali ganda untuk bersembahyang berjemaah. Baik, kita baca dulu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, berpesan akan aku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, hai Abi Hurairah, sembahyang olehmu berjamaah, dan jikalau ada engkau duduk sekalipun, maka bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan dikau dengan tiap-tiap sembahyang serta berjamaah itu pahala 20 sembahyang yang lain daripada berjamaah. Ini satu hadis yang telah pun baginda sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Hurairah. Walaupun kita pernah dengar 27 kali ganda, tapi hadis ni Nabi bagi terus dekat Abu Hurairah, yang mana ketika ini diceritakan Saidina Abi Hurairah ini sedang demam panas, demam kuat. Jadi Nabi SAW menziarahi Abi Hurairah ketika mana Nabi tak nampak Abu Hurairah berjemaah solat subuh. Nabi ni dia cari sahabat-sahabat yang dia sayang, yang dia kasihi. Apabila tak ada dalam jemaah tu, dia tahu siapa yang tak ada. Bila dia tahu orang yang tak ada, maka ajak sahabat kita ziarah tengok dia, di mana duduk dia. Kita tengok Saidina Abu Hurairah sedang demam. Demam panas. Kan demam panas, siapa yang saya yakin khos kalian semua sedia tahu, sedia maklum bagaimana keadaan demam panas ni, sakit kepala, berdiri lama tak boleh, tunduk lama tak boleh. Jadi Saidina Abi Hurairah itulah yang dirasai. Dan sahabat-sahabat ni kalau demam teruk-teruk depa sampai nak disentuh kulit pun tak boleh. Begitu sakit sungguh. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menziarahi Abi Hurairah sedang tidur, memuliakan sahabat yang mana Abu Hurairah sebut kekasihku. Rasulullah itu diibaratkan oleh Abu Hurairah sebagai kekasihnya. Kekasih nampak kekasihnya datang, dia takkan duduk di tempat pembaringan. Dia cepat-cepat bangun mencari bahagian yang boleh menutup pada tempat-tempat. Orang dah sakit ni, kita tahu orang sakit macam mana, Jadi dia pun duduk, dia bangkit duduk. Bila dia bangkit duduk, Rasulullah masuk. Rasulullah itu adalah seorang sahabat yang begitu menyantuni sahabat lain. Adab kita berziarah orang sakit, kita pergi duduk dekat dia. Jangan tanya darah-darah. Oi, hang apa abang? Tak nampak ini? Bagi salam. Tengok wajah Rasulullah dengan senyum yang indah. Rasa lega, ringan, kesakitan. Rasulullah hampir kepada Abu Hurairah, menyentuh lengan Abu Hurairah, mengusap pada bahagian-bahagian tubuh, mungkinlah sapu urut tangan, urut kaki, lega sikit rasa. Yang ni dah sampai-sampai, weh apa aku tak nampak hang tadi. Aku demam. Itulah aku dah kata dah jangan minum. Hang nak minum juga tak mahu dengar. Bukan kata nak meringankan bebanan sakit. Sahabat tu nanti kata main buat apalah lagu-lagu ni.
Nah, menyakit hati je. Nah, adab tu adab ziarah ni. Kemudian, buka bungkus tu mari kita makan. Makan depan orang sakit. Ini tidak ada adab. Nah, abang kata ni kami bawa mai ni. Kami bawa mai sikit makan. Makanlah sikit. Dia kata tak apalah nanti dia makan walaupun dia tak lalu. Ni kita pulun balun depan dia. Nah. Tak boleh nanti tidak ada adab. Atau dalam bahasa kita panggil korang ajak sungguh. Nah. Kawan tu dah tak lalu makan hampa melayok depan dia. Okay. Dan inilah Rasulullah. Nah. Apabila dihidangkan air hanya sekadar air kosong. Nabi ambil air tu. Nabi baca di air tu. Nah. Nabi tiup. Nabi minum setekuk. Nabi bagi kepada sahabat yang sedang sakit. Kemudian, sahabat ni kalau jumpa Nabi, minta nasihat. Bagilah nasihat apa-apa juga. Lantas Nabi pun bagi nasihat. Inilah nasihat yang Nabi bagi kepada Sayyidina Abi Hurairah. Dia kata, berjemaahlah. Pilah berjemaah. Kalau kamu mampu. Kalau kamu tak mampu, walaupun kamu duduk di rumah, berjemaahlah. Berjemaahlah. Walaupun dalam keadaan duduk, ya. Walaupun dalam keadaan duduk. Macam kita lah, tak larat berdiri. Kita pergi sembahyang di masjid ataupun surau. Kita duduk atas kerusi. Atau kita duduk di bawah. Jadi ini yang dipesan oleh baginda SAW. Kenapa? Kerana sesungguhnya kata Nabi SAW. Bahawasanya Allah Ta'ala memberi akadika dengan tiap-tiap sembahyang serta berjemaah itu. Pahala 20 sembahyang. Satu semayang dapat 20. Bukan 20 rakaat, 20 waktu. Contohnya kita sembahyang jemaah subuh. Dengan berjemaah. Kita dapat 20 waktu. Padahal masa kita tak pergi lagi 20. Baru satu pagi ni. Tapi oleh kerana berjemaah dapat 20. Kenapa Nabi sebut di sini 20? Kenapa Nabi tak sebut 27? Padahal hadis yang akan datang Nabi akan sebut 27. Dengan sebab Sayyidina Abi Hurairah ini tidak boleh dalam keadaan berdiri. Duduk saja. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Orang yang solat berdiri, pahala dia tak sama dengan solat duduk. Yang solat duduk, tak sama pahala dia dengan solat baring. Yang solat baring, tak sama pahala dia dengan yang melentang dalam hati. Jadi maka dengan sebab tu dapat pahala banyak 20. Daripada nak dapat satu, dapat 20. Katalah 20 hari lagi kita nak sampai baru nak dapat 20 waktu subuh. Subuh sehari sekali ya kan? Waktu apa pun sehari sekali je. Cuma yang banyak tu sembahyang sunat lah. Jadi hanya yang dapat sehari sekali. Sehari sekali saja. Dan kemudian apabila kita buat berjemaah, maka kita dapat untuk 20 hari lagi akan datang. Kita dah pergi ke masa depan. Katalah dalam tempoh 2-3 hari ni takdirnya ajal kita sampai. Kita mati. Malaikat kiraman katibin telah menulis pahala solat subuh kita untuk 20 hari yang akan datang tu. Pahala banyak. Untuk kita yang umur pendek ni, kita cari pahala sebanyak mungkin. Kalau bersembahyang sendiri, yang kita baca dalam hadis yang telah lalu, berkenaan dengan bab bersugi, kalau kita sembahyang sunat dengan dimulai bersugi, pahala dia macam kita sembahyang sunat 70 kali lebih baik. Jadi kita ni yang tak banyak buat pahala, yang tak banyak buat solat sunat, carilah fadilat. Carilah sugi, jadikan teman setiap kali solat sunat. Sebab apa? Tak mungkin aku boleh mengumpulkan solat sunat yang berulang-ulang kali tu sampai 70 kali. Aku lemah ya Allah. Kadang-kadang buat duha, buat dua. Kadang-kadang buat 4. Kadang-kadang tak buat terus. Jadi carilah satu alternatif yang boleh menggandakan pahala untuk umat seperti kita yang umurnya pendek, yang badannya lemah. Jadi kita cari dengan cara macam tu. Memohon, meraih simpati Allah, rahmat daripada Allah untuk memandang kita di dunia dan juga di akhirat. Maka dengan sebab inilah kenapa hadis ini dikatakan oleh baginda SAW, kamu dapat 20 darjat.
20 pahala, 20 kali ganda. Bukan 27 dengan sebab Abu Hurairah bersolat dalam keadaan duduk. Nah, duduk 20 pun banyak. No? Kita labur RM1, kita dapat RM20. No? Masya Allah. Begitu besar pahala. Allah kan maha pemurah. Pertama sekali Allah ni kaya. Lepas kaya Allah pemurah. Kemudian dia mengkayakan. Dahlah dia kaya, dia pemurah, dia mengkayakan. Dia mengkayakan tu siapa? Dia mengkayakan kita. Sebab kita miskin. Kita minta pada yang kaya. Allah yang maha pemurah lagi mengkayakan, dia bagi dekat kita. Kalau ramai berjemaah tu larat ke dia nak bagi awak pula dia tak larat bagi dia kaya. Nah, jadi kita nak meraih kekayaan Allah. Meraih simpati Allah. Meraih rahmat Allah. Dalam situasi ibadah kita, kena tahu. Kena ada ilmu. Macam ni cara aku nak buat. Boleh dapat gandakan pahala. Macam ni cara kalau aku buat, aku boleh dapat ganda pahala. Nah, kata kita tengah nak sembahyang berjamaah. Kita nak sembahyang berjamaah ni. Betul-betul. Dah duduk ada dalam sof. Dengar orang bagi salam. Berhajat lah kawan tu. Kita keluar pergi menyampaikan hajat orang yang main ni. Dia kata dia nak bertamu di rumah kita. Panggil dia. Panggil dia masuk mai. Kami sedang nak dirikan solat berjemaah. Jom ikut sekali. Kita oleh kerana kita panggil dia masuk berjemaah dengan kita, Allah Ta'ala akan gandakan pahala kita banyak. Mana orang yang masuk tu punya banyak pahala, punya besar pahala. Ataupun kadang kita dah duduk dalam soft. Nak duduk selesa-selesa bagi luah-luah. Kita tengok kawan tu tercangak-cangak sedang cari tempat. Kita ni bagi luas sikit tempat. Mai, di sini boleh masuk. Dapat pahala. Sama banyak dengan dia. Tanpa kurang walaupun sedikit. Kerana kita meraihkan dia untuk berjemaah dengan kita. Maha kayanya Allah. Kalau kata 20, dah jadi 40. Menghitung-hitung pahala. Sebab apa kita menghitung? Macam kita kira duit hari ni lah. Kita kira aku dalam bank tu ada banyak ni. Dalam bank ni ada sekian-sekian. Ni tak kira dalam tabung. Siling dalam tabung dalam rumah ni lagi nak. Ada orang 3 tempayan. Jadi hati rasa lega lah pasal nampak bekalan tu banyak. Macam tu lah nak balik ke akhirat ni. Kita tukarkan mata wang dunia dengan mata wang akhirat. Iaitu dengan kita berkorban amal soleh kita untuk Allah dan juga Rasulnya, mencari keridhaan Allah di dalam setiap pahala yang kita raih. Bila Allah redha dengan rahmat Allah, kita perolehi. Itulah bekalan yang bakal kita nikmati di sana. InsyaAllah berpesan-pesanlah pada sahabat-sahabat kita. Pahala sembahyang jemaah tu banyak. Katalah kita tak mampu. Kita tak mampu nak keluar berjemaah. Kita suruh orang. Kalau kita tak mampu nak suruh orang, kita tulis hadis ni. Kita lekat. Kita lekat di pintu surau ke, di dinding surau ke. Orang baca, hati orang tertarik. Asbab daripada petikan hadis yang kita tulis ini, dapat pahala sama banyak. Kenapa? Kerana Allah itu kaya lagi mengkayakan. Itulah Allah. Okey. Tengok sabda Nabi SAW. Fadlu salatil jamaah ala salatil rajuli wahdahu 25 darajah. Wa fadlu salati tatawu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi. Ka fadli salatil jamaah ala salatil mufradi. Kelebihan sembahyang berjamaah atas sembahyang lelaki seorang diri itu 25 darjat. Dan kelebihan sembahyang sunat pada rumah atas memperbuat akan dia pada masjid seperti kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang orang munfarid, yakni bersendirian. Baik. Ini kelebihan solat berjemaah, iaitu kata Nabi SAW, kelebihan, kebaikan, keistimewaan, itu maksud fadlu. Keistimewaan sembahyang berjemaah
seorang lelaki. Kita tengok. Disebutkan lelaki. Bermakna perempuan ini tidak diwajibkan bersembahyang berjemaah. Dan perempuan itu tidak digalakkan. Kecuali di atas izin sang suami. Yang saya pernah cerita satu ketika dulu, iaitu ketika mana Saidina Umar Al-Khattab waktu dia menjadi khalifah. Dia pernah mengadu kepada sahabat, dia kata dia tak berapa senang. Isteri dia selalu hadir sembahyang berjemaah di masjid. Sehari 5 waktu dia ulang pi. Kata Saidina Umar Al-Khattab dia kurang senang. Okey, mungkin cemburu dan sebagainya. Jadi bila keadaan dia kurang senang tu, maka sahabat pun bagi cadangan. Adakah kerana dia tidak menutup aurat? Bahkan kata Saidina Umar, dia tutup aurat, tutup litup habis, tak nampak apa pun. Adakah kerana dia mengabaikan tanggungjawab kepadamu, wahai Amirul Mukminin? Maksudnya dia kira nak pergi puluh, nak pergi sembahyang jemaah di masjid, di rumah dia abaikan tanggungjawab? Tak, dia kata. Sempurna. Sempurna tanggungjawabnya. Adakah dia mengabaikan tanggungjawab dia kepada anak-anak? Pun tak juga, semua sempurna. Cuma aku kurang senang kerana ia selalu hadir sembahyang berjemaah. Isteri dia nama Atikah So dia ni cantik cantik sangat. Jadi dia kata, jikalau begitu, apakah yang menyebabkan kamu kurang senang? Dia kata, aku lebih suka jikalau dia duduk di rumah. Maka sahabat yang mendengar keluhan Saidina Umar Al-Khattab ni kata, lah ni macam ni. Bagi tahu dekat dia betul-betul elok-elok. Dia kata, aku tak tergamak nak bagi tahu. Sayanglah tu. Nak halang dia, asal lagi dia lagi pandai. Orang nak pergi buat pahala, dia tak bagi. Bila orang pergi buat pahala, suami izinkan, pahala yang dia dapat tu, suami dia dapat sama banyak. Sebab atas izin daripada suami. Ni dah tak bagi orang pergi pula. Jadi, rungutan daripada si isteri tu. Dia kata, bila kita belajar, kita ada point untuk jawab apa juga yang orang kata pada kita. Jadi, maka kata seorang sahabat, lah ni berlakon. Berlakon macam mana tu? Hang berlakon pakai pakaian perempuan, hang sakat dia di tengah jalan. Usik dia di tengah jalan. Jadi, Saidina Umar Al-Khattab pakai pakaian perempuan, dia pakai pakaian tutup habis muka, mata pun tak nampak. Jadi dia sekat Atikah ni di tengah jalan. Buat macam orang nak ganggu lah. Tampak di punggung. Tampak di punggung dengan tamparan yang keras. Maka dia tahulah yang menampar kamu itu adalah laki-laki. Lepas tu dia pun kena. Saidina Umar buat macam tu. Dia kena dia balik. Dia balik mai. Kemudian baliklah Saidina Umar Al-Khattab ni daripada berjemaah. Dia bagi tahulah. Saya bubuh dalam bahasa kita lah abang-abang tadi dia nak pergi sembahyang. Ada orang tampak punggung dia. Orang tu dia rasa laki-laki yang berpakaian perempuan. Jadi apa patut dia buat? Kata Saidina Umar. Jangan pergi dah kerap-kerap. Jangan pergi dah kerap-kerap. Pergilah waktu-waktu tertentu saja. Waktu mana yang tertentu ni? Cari waktu subuh. Pergi waktu subuh. Afdal. Antara solat-solat fardu yang dilakukan berjemaah yang paling afdal ialah waktu subuh. Itu yang terbaik. Jadi dia pun lah, dia tak pilih penuh 5 waktu. Maka dia penuhi pada waktu subuhnya sahaja. Cara nak menegur, tengok halus teguran dia, tak ada lah. Kan setengah suami tu sungguh tak berhemah, tu hampir lah sembahyang jemaah, pergi berjemaah, hampir masjid tak dapat apa. Hampir mengaji apa pun tak dapat, penat saja dapat. Jangan sumpah isteri macam tu. Redalah dia. Kalau mampu hantarlah dia. Pahala yang dia perolehi sama banyak dengan tukang hantar tu. Jangan berkira, Yang lebih baik kalau boleh pergi sama-sama naik kereta ataupun naik motor. Ni tak mau, kalau naik motor. Jangan, pegang aku pula. Pegang pun tak apa, bukan haram, batal wuduk saja kot, boleh berkira, kan? Okey. Ini kelebihannya pahala sembahyang berjamaah.
kalaulah kata disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk fardu. Tapi kalau untuk sunat, buat di rumah. Sembahyang sunat buat di rumah. Siapa yang rumah dekat-dekat dengan masjid ni, untunglah dia. Dia dengar azan, dia terus sembahyang sunat di rumah. Sembahyang sunat rawatib. Lepas bagi salam tu, dia teruslah jalan pergi ke masjid kalau hak dekat. Kalau hak jauh ni dia tak boleh lah kalau dia sembahyang sunat di rumah. Takut sekali lagi dia tak sempat berjemaah rakaat pertama, takbir pertama dengan imam. Ini terpaksa masbuk. Maka kata Rasulullah, kalau untuk sembahyang sunat ni, lebih baik kamu buat di rumah. Kerana kelebihan bersolat sunat di rumah itu adalah seperti mana lebihnya sembahyang sunat, sembahyang fardu berjemaah di atas sembahyang orang yang seorang-seorang. Makna dia, sembahyang sunat di rumah, pahala dia 25 kali ganda lagi baik daripada kita sembahyang sunat di masjid ataupun di musalla. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat tu orang tak tengok. Kita saja tahu banyak mana kita buat. Kita saja tahu sunat apa kita buat. Jadi buat di rumah lebih baik. Dengan sebab daripada hadis inilah maka ianya menjadi pertelingkahan pendapat kepada puak-puak Wahabi yang mana mereka mengklasifikasikan solat tahajud ataupun qiyamul lail yang dibuat secara beramai-ramai di masjid ataupun surau tak sah, mereka kata. Jangan kata tak sah terus. Kesian dekat orang-orang yang bangkit pukul 3 pagi. Kesian dekat orang yang pergi tidur terus di masjid kan. Ada tidur di situ, nak bangkit, agar bangkit-bangkit esok dah ada di masjid dah. Punya nak raih solat qiyamul lail. Jangan kata tak sah. Sebaliknya, katalah kurang pahala. Kenapa dia nak pergi buat berjemaah di masjid? Sebab dia kalau seorang-seorang di rumah, silap-silap kadang-kadang terbabas tak bangun terus. Kadang-kadang kita buat solat jemaah mula di rumah, zuk dia tak macam kita buat berjemaah. Nak menangis sikit pun susah, jenuh perah air mata. Kedekut sungguh-sungguh. Bila berjemaah, dengan imam tu bawa Fatihah pun dah tu menusuk ke hati. Dengar dia baca Fatihah pun dah kita nak menangis. Walhal kita pun baca juga Fatihah. Dan daripada sebab tangisan itu menjadi asbab memadamkan satu pintu daripada pintu neraka. Jadi walaupun Rasulullah tak pernah buat mula secara berjemaah di masjid, kita buat. Tapi dia bukan bid'ah yang sesat. Jadi inilah puak-puak Wahabi yang menuduh bahawasanya orang yang sedang melakukan solat-solat qiyamul lail di masjid secara berjamaah itu tak sah dan sesat. Ditolak, jangan. Jangan mudah-mudah kita nak menolak amalan orang. Kerja tolak, terima pahala ni kerja Allah. Dan Allah tahu macam Kak Zalilah bagi tahu tadi, kita baru nak belajar, kan? Bila kita baru nak belajar, kita mencari. Kita cari tang mana ada ruang, tang mana ada peluang. Kita masuk, kita belajar. Dan akal yang Allah bekalkan kepada kita ni, boleh kita beza. Bolehkah? Tak bolehkah? Patutkah atau tidak patutkah? Itulah kita seorang hamba Allah yang musafir, yang terkapai sendirian, mencari tempat dan amalan yang Allah Ta'ala redha. Minta sangat-sangat Allah Ta'ala redha dalam setiap pergerakan kita, kelakuan kita, perkataan kita. Kerana sesungguhnya kita ini lemah sangat-sangat mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi kalau dah kita tahu selok-belok solat sunat, qiyamul lail contoh kata, maka afdal lah kita buat di rumah. Sebab apa? Kita sembahyang di rumah dapat pahala 25 kali ganda daripada kita pergi sembahyang berjemaah solat sunat di masjid. Kita buat 2 rakaat solat tahajud di rumah. Dapat 25 kali ganda daripada kita pergi buat secara berjemaah dengan kawan-kawan lain di masjid. Okey, contohnya macam ni, kan? 10 yang akhir Ramadan, biasanya masjid-masjid akan mempromosikan
Sampai dia pergi bayar upah pada imam-imam untuk solat qiyamul lail. Nah, jadi kita ni duk dengar seronoknya imam tu bawa surah walaupun panjang, terkesan di hati kita. Kita pi. Kita pi. Bila kita pi, kita dapat pahala. Tapi tak sebanyak pahala yang kita perolehi macam kita sembahyang bersendirian di rumah. Ketika ini kan kita kata, kita ini adalah seorang musafir yang sedang mengumpulkan bekalan untuk kembali kepada Allah. Kalau boleh kita nak kumpul yang banyak, yang banyak lagi baik. Jangan banyak saja tapi tak baik. Yang banyak lagi baik. Jadi kita carilah yang mana yang terbaik. Yang mana yang banyak dan yang terbaik. Tapi kalau sembahyang di rumah berpuluh rakaat pun tak baik, tak boleh juga. Tak ada kualitinya. Kan? Buat apa lah pergi masjid tu, mengarut lah mereka tu, pergi saja, pergi tidur di masjid, bersembang, bukannya lena, mengata dekat orang. Yang tu lagi baik di rumah. Tu kata, kita ni dalam pencarian, kita boleh beza yang mana yang baik, yang mana yang tak baik. Kalau kita rasa benda tu baik buat kita, maka pilih. Kalau nak tunggu orang tak kata, orang takkan berhenti daripada mengata. Orang akan terus kata. Kita buatlah macam mana pun, orang tetap akan kata. Biar pilih apa nak kata, janji Allah redha. Hati kena ada kental tu hati mau kental. Baru boleh mengadap yang mulut-mulut suka mengata ni. Jadi kalau kita sembahyang, pernah, ini satu pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah. Bila dia jumpa dengan Abu Hurairah, dia kata, wahai Abu Hurairah, katakan kepada sahabat-sahabat atau mereka yang tak ada pada tempat aku hari ini, beritakan kepada mereka untuk sentiasa melakukan solat-solat sunat. Siapa Nabi suruh sangat solat-solat sunat ni? Kerana sesungguhnya apabila kita mati nanti, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, amal yang awal-awal akan diperiksa, akan dihisap adalah amal solat. Itu amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Yang akan ditanya paling awal, hang semayang ke tak? Dia tak tanya hang sedekah banyak mana, hang berzakat banyak mana, hang pi haji berapa puluh kali, hang pi umrah berapa puluh kali. Dia tak tanya semua tu. Dia akan tanya hang semayang ke tak? Dan kata Abu Hurairah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan solat yang tidak sempurna? Maksudnya solat yang tidak sempurna ni solat yang khusyuknya kurang, syaratnya kurang dan sebagainya. Kalau disebut tentang khusyuknya kurang, berbalik kepada diri sendiri, terutama diri saya. Sebab saya kenal solat saya yang kadang-kadang khusyuknya tu ke laut. Tengah-tengah kita jaga, kadang-kadang tergelincir hati ni. Dia hantar ilham ketika tu yang bukan-bukan. Kita terkalit, tengah duk baca pun terkalit. Jadi itulah menjadikan solat fardu kita itu tak sempurna. Maka kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, anda terdapat solat kamu yang tidak sempurna, maka solat sunat itulah yang akan kifaratkan dia. Sebab tu dia suruh kita buat solat sunat rawatib. Dan perbanyakkan solat-solat sunat yang lain. Sebab dialah yang akan menampung solat-solat fardu kita yang tak sempurna tu. Yang mungkin uduk kita tadi tak berapa nak kata semua. Kita tak nampak, kita terus pergi semayang. Sedangkan uduk tak sempurna, sembayang pun tak sempurna, kita tak tahu. Kita bersolat terus. Rupanya solat itu tak sempurna. Atau mungkin kita bersiang ikan hak banyak sisik tadi, kita tak nampak adanya sisik ikan yang melekat, menjadikan uduk kita tak sampai, airnya tak rata, kita terus pergi solat dan kita tak sedar sampai ke sudah adanya sisik ikan tu. Maka menjadikan solat kita tak sempurna. Bila solat kita tak sempurna, yang akan mengkifaratkan, yang akan menampungkan ketidaksempurnaan pada solat kita itu apa dia?
Solat sunat tu lah. Yang mana yang kita buat di rumah 20 kali ganda, 25 kali ganda yang akan Allah Ta'ala berikan. Dialah yang akan tampung. Alhamdulillah. Allah tu maha pengasih. Dia tahu kita ni tak tahu. Ha? Apabila kita tidak tahu, kita belajar. Kalau kita rasa macam amalan ni, aku rasa macam tak berapa kena, nak pergi tanyalah. Bertanyalah pada yang tahu. Tanya pada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan kita yang tahu, maka dia akan bagi tahu. Itulah keistimewaan berukhuwah dalam berjamaah. Kita tak ada rasa malu nak tanya. Hang ni bodoh sungguh, yang tu pun nak tanya. Kena tanyalah sebab aku memang bodoh. Mengaku. Memang betul aku tak reti. Kena tanyalah. Lagi segan nak tanya, lagi dia pun kata yang tu pun tak tahu. Memang tak tahu. Mengaku tak tahu. Alhamdulillah. Tu Nabi kata sembahyang sunat. Dialah yang akan menampung solat-solat fardu kamu yang tak sempurna. Itu kita no. Solat. Saya tak berani nak jamin, nak mengaku, nak angkat tangan. Saya solat paling sempurna, tak berani. Solat insya-Allah cukup waktu solat. Memenuhi 5 waktu yang telah difardukan. Tapi nak kata sempurna, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak berani. Tak berani nak bagi garanti 100%. 50% pun tak berani nak bagi. Tapi solatlah. Solatlah. Iringkanlah dengan solat sunat. Mudah-mudahan solat sunat itu dapat menampunglah apa juga yang terkoyak daripada solat fardu kita. Itulah tanda fakirnya kita ni. Kemudian kita tengok satu lagi hadis dan sabda Nabi SAW. Salatul jamaah tafdulu salatul fazzi bi 27 darajah. Kita jumpa dah hadis ni. Sembahyang berjamaah itu melebihi ia akan sembahyang orang yang munfarid, ini orang yang bersendirian, dengan kadar 27 darjat. Istimewa pula sembahyang di Mekah dan di Masjidil Haram. Subhanallah. Dia kata, sembahyang berjemaah ni, dia kata, dapat pahala 27 kali ganda daripada sembahyang di rumah. Katalah sembahyang di rumah, dapat seorang RM1. Siapa pergi masjid, dapat seorang RM27. Pakai berpusu-pusu masjid. Hak yang daripada 1 tingkat, buat 2 tingkat. Daripada 2 tingkat, buat 3 tingkat. Buat sampai 5 tingkat. Masih sekolah pula dah. Pasal apa? Siapa pergi dapat 27. Siapa tak pergi dapat RM1. Berebut lah. Sebab manusia macam kita ni, dia lebih memandang kepada harta. Kalau ditawarkan, 27 kali ganda kot. Jomlah pakat-pakat pulun, berlari-lari, berebut-rebut. Hak yang tak boleh berjalan pun kata Rasulullah akan mengesot. Untuk merebut pahala 27 kali ganda. Tapi pasal tak nampak, bila tak nampak tinggallah Bilal satu, imam dan makmum. Kadang-kadang imam pun tak pi. Makmum hak belakang tu naklah jadi imam. Tinggallah masjid. Masjid makin lama makin besar, makin lama makin cantik, kapet makin tebal, aircon makin banyak, masjid makin bertingkat, jemaahnya tiada. Kenapa? Tak nampak apa kelebihan yang dia boleh peroleh. Dia lebih suka mengejar pada apa yang mereka nampak daripada apa yang Rasulullah dan Allah janjikan. Tak nampak? Kecuali dia kata, kalau sembahyang di Masjidil Haram, itu pahala lain lah. Itu pahala lain lah. Tapi bila pergi di Masjidil Haram, kalau di Mekah kita tengok berlumba-lumba. Sejam lagi nak masuk waktu, rajin pergi sembahyang berjemaah. Sampai isteri dia kata, kalau di kampung tak pernah pergi masjid pun. Ni sejak main Mekah ni punya rajin. Balik-balik kau ingatlah dia nak sambung. Rajin dia pergi sembahyang berjemaah tu. Balik-balik dia duduk di rumah. Tak pergi dah. Orang tak pergi ke masjid, tak pergi dah, kita pergi ambil dah ratus ribu pahala dari sana. Di rumah tak payah relax, makan pencin. Dia lah. Apa yang kamu kejar, apa yang kamu nampak, semua Allah Ta'ala tahu.
Buat kerana Allah, bukan kerana ikut orang. Ha? Buat kerana Allah. Ini yang susah nak membetulkan hati. Kena belajar abad tasawuf. Ha? Betulkan hati. Perbetulkan niat. Maka lakukanlah amalan. InsyaAllah. Ha? Jadi dia kata, darjat istimewa pula sembahyang di Mekah dan Masjidil Haram. Apa dia keistimewaannya? Keistimewaan solat di Masjidil Haram Mekah. InsyaAllah. Riwayat daripada Hasan Basri rahimahullahu ta'ala katanya. Satu sembahyang di Mekah digandakan dengan 100,000 sembahyang pada yang lain. Dan puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari. Dan bersedekah 1 dirham di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Demikianlah tiap-tiap kebajikan digandakan dengan 100,000. Dan pada setengah riwayat bahawasanya kebajikan di Mekah digandakan dengan 1,000-1,000 kebajikan pada yang lain. Ni kita tengok nah, kenapalah orang berpusu-pusu, berebut-rebut di Mekah nah, nak buat sembahyang jemaah, nak sembahyang sunat, nak bersedekah. Nah, kenapa yang direbutkan itu? Kerana pada bumi Mekah, pada bumi haram itu terkandungnya 100,000 pahala yang telah pun dijanjikan melalui lidah Nabi SAW. Besarnya pahala. Kalau kata kita buat sembahyang, 1 rakaat kita sembahyang dapat 100,000. 4 rakaat dapat 400,000. Bersedekah 1 dirham dapat 100,000. 1 dirham lah sewaktu zaman ni. Kita lah ni rial. Tukar siap-siap duit. Kemudian sahabat ni yang di bumi Malaysia ni waktu dia pergi ziarah, dia kata, ni duit ni tolong sedekah saat dekat fakir miskin di Mekah, dia bagi melalui tangan kita. Kita sampai sana, kita bersedekah hasil daripada kiriman sahabat, dapat pahala sama banyak. Kita tak boleh kita kirim duit kita, bawalah duit aku. Mungkin dengan berkat duit pi dulu daripada tuan dia, Allah jemput pula kita pi, no? Jadi itulah harapan orang yang fakir seperti kita, tak mampu nak menggapai pahala 100,000 secara sendiri, tapi boleh mengirim. Kan? Ini yang disebutkan keinginan dalam diri kita ni ada. Cuma kemampuannya kurang. Ada orang yang pergi ke Mekah hanya semata-mata nak berpuasa. Baik, apabila kita berpuasa sunat, sehari di Mekah dapat ganda 100,000. Tambahlah kalau yang boleh pergi bulan Ramadan tu nak berpuasa. Kalau Ramadan di Mekah ni memang mencabar, dia panas. No? Biasanya bulan Ramadan, orang Arab sampai sebut bulan pembakaran. Ramadan itu maksud dia bakar. Memang panas sungguh-sungguh. Kalau penduduk Arab ni, mereka biasanya bulan Ramadan, mereka akan tidak bangkit sampai pukul 4 petang tu. Mereka menghidupkan malam, siang mereka lena. Panas. Miskin lagu mana pun ada aircon. Kalau tak ada, tak tahulah meletik-letik lagi di mana. Yang duk buat umrah tu biasanya kebanyakan adalah jemaah tetamu yang datang. Kalau yang buat tu, yang duduk ada di Mekah, penduduk Mekah ni dia pun tak keluar, dia pun tak buat. Biasalah, selalunya benda yang ada kurang disyukuri. Kita ni pasti kita tak ada. Iskala lah aku boleh duduk di Mekah. Kalau hang duduk di Mekah, tak boleh sembahyang terus di masjid tu. Biasanya lagu tu. Kan? Saya berjumpa dengan seorang wanita Arab. Dia bawa anak-anak dia malam tu, malam Jumaat. Sembang-sembang dengan dia. Dia memang penduduk tetap di Mekah. Dia bawa anak-anak kecil dia. Masa tu dia masih lagi dalam pantang. Anak dia baru 15 hari dalam pantang. Saya kata ada darah nifas. Tapi dia guna pakai pendapat mazhab. Boleh duduk dalam masjid selagi tidak menitik darahnya. Dia duduk di tingkat atas tu. Jadi dia kata dia bawa anak dia yang berusia 15 hari. Untuk melihat Baitullah daripada jauh. Saat lagi suami dia main ambil, bawa anak kecil tu pergi tawaf. Itu kelebihan. Kemudian selepas bertaaruf, abang kata kita ni daripada Malaysia. Jarak ni memang beribu-ribu batu nak sampai sana.
kilometer, lebih kurang 6,000 kilometer lah untuk sampai ke sana. Dia abang dia dekat ni ya. Dekat-dekat sini saja rumah dia. Dekat dengan Jabal Nur Gua Hira. Kita ni dengar kononnya rumah dia dekat dengan Gua Hira kan. Kita ni duduk menjadi tetamu Allah ni bila daripada atas bas Selangor tengok Gua Hira. Nak kerabat tak larat dah. Kaki sakit. Tak boleh naik dah. Kononnya kalau duduk dekat situ. Dia kata apa tau? Dia tak pernah sekali pun naik ke Gua Hira tu. Kenapa lah dia heran pelancong-pelancong duk kerabat nak cari apa? Kemudian dia kata apa tau? Dia mai ke Masjidil Haram ni sebab nak bawa anak dia, baby dia yang umur 15 hari tu suami dia nak bawa tawaf. Dia tak mai pun. Dia sebenarnya dia rimah sebab berasak-asak dengan manusia. Ya, dia kata bila kita tak dapat, macam kita yang tak dapat ni, seronok kalau boleh duduk di Mekah tu. Tapi pergi duduk dia tak pergi semayang tu. Duduk semayang di rumah tu lah. Bila benda tu tak ada, itu sifat manusia. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tak ada yang tu yang dia risau. Itulah sikap manusia. Macam kita. Kita tak kata kat siapa, kita tak kata pada si A macam tu, si B gitu. Kita kata kita. Kalau aku pun mungkin kalau berpeluang bermustatir di sana, mungkin aku tak pergi terus ikut. Kan? Sekali-sekala pi. Yang ni yang dia duduk puluh ni, tambang mahal rugi tak pergi sembahyang. Bayar ribu-ribu, puluh lah pi. Saya kata takut rugi 6-7 ribu yang kita bayar tu. Ini kelebihan dia banyak. Kenapa Allah Ta'ala letakkan kelebihan di bumi Mekah? Bumi Mekah adalah bumi yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah bumi Madinah. Kerana di situ adanya tempat jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Telah pun dijanji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dua bumi ini yang tak akan dimasuki Dajjal. Dajjal akan menjelajah seluruh muka bumi Allah ini kecuali di dua negeri ini, Mekah dan Madinah. Maka dengan sebab itu dimuliakan bumi Mekah dan juga bumi Madinah. Sekali kita baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salawati 'inda Allah Ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'ah. Yang terlebih afdal segala sembahyang di sisi Allah Ta'ala itu ialah sembahyang subuh pada hari Jumaat di dalam berjamaah. Inilah yang diamalkan oleh pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengutamakan solat subuh berjamaah pada pagi Jumaat. Maka dengan sebab itu terhasillah sembahyang sujud sejadah. Yang popular di bumi Asia je sujud sejadah ni, no? Indonesia, Brunei, Malaysia dan Thailand. Tempat lain mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Kenapa? Kerana mengambil sempena daripada hadis Nabi SAW. Diajarkan, diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kata subuh Jumaat tu, hari ni nak pergi sujud sejadah. Bukan kata pergi terus sujud dah. Sujud atas sejadah pun tidak. No? Saya ingat waktu mula-mula saya belajar salat sujud sejadah ni. Ni kata jahil buat pandai-pandai sendiri. Bodoh tak boleh diajak, cerdik tak boleh diikut ni. Pertama kali saya mengerjakan solat sujud sejadah, umur saya 13 tahun. Tak pernah buat. Saya pergi pondok. Mula mak saya hantar saya pergi pondok. Dia kata pagi ni ada sujud sejadah. Saya ni heran macam mana rupa sujud sejadah ni. Rupa-rupanya dia ada 3 kali sujud. Tak apa. Minggu depan aku niat sembahyang subuh 3 rakaat. Tak tanya orang lagi. Tu yang kata bodoh tak boleh diajak, cerdik tak boleh diikut ni. Main minggu depan usolli fardu subhi 3 rakaatin. Saja aku sembahyang fardu subuh 3 rakaat. Pasal apa 3 rakaat? Sebab dia ada sujud tu. Tu kata pandai-pandaian. Orang yang beramal, tak ada ilmu, sesat lagi menyesatkan. Yang tu sesat sungguh. Yang tu memang sesat sungguh. Tak ada kompromi dah. Memang sesat sungguh. Lepas tu, dah lah sesat seorang. Habak pula kat kawan.
Hak yang sama-sama bengong lagu hang tu. Kita kena niat 3 tau. Ya ke? Pasal mana 3? Hang tengok sekali ada 3 sujud. Niat 3 tu. Dengarlah kat kakak-kakak yang dah senior. Nah, lepas-lepas main tu dia panggil, mainlah adik-adik. Nah, main ni dah abang. Bukan niat 3, niat 2 juga. Subuh ni abadan abada. Selama-lamanya tak boleh jadi 3. 2 saja. Macam mana boleh jadi yang 3 kali? Dengan sebab musabab dia baca ayat yang menuntut kita untuk sujud. Iaitu surah sajadah. Kalau dia tak baca surah sajadah, tak ada sujud. Oh iya ke? Yang mana? Lepas tu barulah dibukakan. Ini ayat sajadah. Dan ada beberapa tempat. Katanya ada 16 tempat dalam Al-Quran yang menuntut kita bila baca dalam solat. Dia sunat mu'akkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita turun sujud. Jadi bersujudlah kita bila kita berpulang. Tanda apa? Tanda kita bukan hamba Allah yang membesarkan diri. Tanda kita bukan hamba Allah yang takabur. Sebab tu bila sampai kepada ayat kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, kata Allah. Mereka tu bila dengar perintah suruh sujud tu, tersungkurlah diri mereka itu sujud, tanda membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan menandakan mereka itu bukanlah orang-orang yang sombong dan bongkak. Maka turunlah sujud. Ya ke macam tu ke? Belajar. Nah, bila tak tahu, tanya. Jangan buat pandai-pandaian. Kata orang Pulau Pinang, dia suka kata pandai-pandaian. Ni. Yan juga yang pandai. No? Jadi, kita belajar, maka kita tahu, diletakkan dalam solat subuh. Kenapa dia tak letakkan pada solat Isya? Kenapa tak diletakkan pada solat Maghrib? Kerana yang paling afdal adalah solat subuh. Kenapa tak diletakkan subuh Khamis? Kenapa tak diletakkan subuh Ahad? Hari Minggu orang tak kerja boleh duduk sembahyang lama berdiri sikit. Kenapa diletakkan subuh Jumaat? Kerana itu paling afdal. Hari yang paling afdal. Sayyidil Ayam. Diletakkan solat yang paling afdal. Solat fardu subuh berjemaah. Dapat pula sujud sejadah. Nak cari, nak raih pahala yang berganda-ganda. Katalah kalau di kalangan kita tak pernah buat, pilah belajar. Pilah belajar. Ada yang kata seumur hidup dia tak pernah buat macam mana sembahyang sujud sejadah ni. Pilah cari imam, pilah buat. Sebab apa? Bila disebut muakkad ni, dia yang dituntut sekali seumur hidup. Ataupun buat seorang-seorang di rumah. Buat seorang-seorang di rumah, baca ayat sejadah tu. Sampai kat dia suruh sujud tu, ayat yang ke-15 tu, turunlah sujud. Itu bangkit, sambunglah kalau boleh. Sambung kata lupa. Tak ingat yang tatajafa junubuhum anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Hingga sampai habis tu. Bacalah qul huwallahu ahad. Boleh dah. Baca qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Baru masuk rakaat pertama. Katalah tak hafal lah doa sujud tu. Tak hafal lah sajadah wajihai lillazi khalaqahu wa sawrahu wa syaqqa sam'ahu tu. Bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pun boleh. Allah tu punya kaya lah. Allah tu punya pengasih lah. Buatlah dia nak bagi. Tapi cari hari yang paling afdal. Hari apa? Hari Jumaat. Cari hari Jumaat. Itulah kalau kata kita seorang yang single duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang. Aku ni nak raih pahala bagi lebih sikit lah. Cari seorang lagi kawan. Jom besok pagi subuh kita pergi solat di masjid. Nak raih pahala 27 kali ganda. Dapat pula hari Sayyidil Ayam. Dapat pula bersujud. Sujud sajadah. Yang paling terbaik adalah solat jemaah pada waktu subuh. Tu nak cari tu. Nak raih pahala Allah. Maka carilah. Cari kawan. Hadirlah. Bawalah diri kita yang serba fakir. Serba kekurangan ini menghadap dengan Allah. Allah tahu. Ada hamba aku yang miskin tu. Nak cari rahmat aku. Dia nak tilikkan aku. Aku pandang dia dengan pandang rahmat. Tuliskanlah wahai malaikat kiraman katibin. Namanya yang teratas sekali di dalam syurga
Illiyin. InsyaAllah ta'ala. Nah. Sama-samalah kita meraih pahala Allah. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Nah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi perbicaraan tentang solat ni. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Baik, sini ada satu soalan dalam kita punya ni WhatsApp saya. WhatsApp peserta seorang sahabat bertanya berkenaan tentang doa dalam sujud akhir. Okey, baik. Sahabat berkata, saya telah membaca dalam satu buku mengatakan Rasulullah berpesan, jikalau kamu hendak berdoa, berdoalah pada sujud yang terakhir dan mintalah segala-galanya. Lalu saya beramal selama ini dalam doa saya, iaitu dengan segala doa yang saya hajat untuk saya bacakan dalam sujud akhir. Tapi dalam bahasa Melayu. Apa jadi pada solat saya? Okay. Yang ni kita dah belajar dah tu. Ingat sahabat ukhuwah yang bijaksana ni tentu boleh jawab. Kan? Dalam sujud akhir adalah waktu paling dekat kita dengan Allah. Yang ni ketika sujud. Dekat sangat. Sebab tu dia kata, keajaiban sujud ni kita berbisik di bumi, diangkat ke langit. Didengar di langit. Tak ada mikrofon pun. Allah Maha mendengar. Tertinggi diangkat doa tu. Tapi jangan merosakkan solat kita dalam bahasa kita. Baca doa banyak mana pun tak apa. Hendaklah di dalam bahasa Arab. Kalaulah kita tak mampu nak cakap Arab, kita tak hafal doa-doa dalam bahasa Arab, kita hanya boleh cakap Melayu sahaja, boleh. Tapi dalam hati. Ya Allah, redalah pada aku, terimalah solatku, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, kurniakanlah kepadaku zuriat yang soleh dan soleha. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bahagia dunia dan akhirat, orang yang berjaya dunia dan akhirat. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku. Boleh dalam hati. Nak cakap Arab tak reti, doa Arab tak hafaz, tak salah. Boleh, tetapi dalam hati. Kalau secara lafaz, apa berlaku pada solat tersebut? Batal. Batal. Okey. Jadi sahabat yang bertanya ni, saya harap agar menjadi pedoman. Batal. Kalau batal, apa berlaku? Kena qadha. Jadi kalau dia kata dia dah lama dah beramal dengan cara macam ni, sebab itulah saya bagi contoh diri saya. Kan? Satu ketika dulu, saya pernah beramal solat subuh 3 rakaat. Sebab kita jahil. Bila jahil, carilah sahabat. Untuk bertanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau hang tak reti. Kan? Jadi bila kita ni selalu tak reti, bertanyalah. Wallahualam. Mudah-mudahan sahabat ni tabah dan sabar. Qadha. Yang mana yang berlaku, yang telah berlalu tu qadha. Qadha balik, insyaAllah. Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Minta ampun pada Allah. Aku jahil ya Allah. Aku beramal dengan amalan yang jahil. Maka sesat lebih menyesatkan. Wallahualam. Jangan malu bertanya. Kalau ada soalan, hantar secara personal pun tak apa. Kita sama-sama tak tahu kan. Assalamualaikum Ustazah, nak tanya boleh? InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa ni? Nama saya Fazila. Nur Fazila. Subhanallah. Dari mana ni? Dari Kajang, Selangor. Subhanallah. Ahlan wa sahlan. Silakan.
Okey. Sebelum kita bagi salam, kan kita baca doa yang Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri semua tu. Katakan kita buat sujud sujud sahwi. So doa tu kita baca sebelum kita sujud sahwi ke atau selepas kita sujud sahwi? Baik. Terima kasih. Okey, Jen, tentu ada berlaku sedikit kesilapan dalam solat kita lah. Sebab tu kita berhajat untuk sujud sahwi kan. Jadi doa tu kita nak baca selepas sujud sahwi ke atau sebelum? Sebelum sujud sahwi. Kita baca doa tu siap-siap sebelum sujud sahwi. Dan selepas sujud sahwi nanti kita terus bagi salam. Itu cara amalan yang terbaik yang ditunjuk oleh imam kita, iaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya tangguhkan dulu kuliah kita pada pagi ni. InsyaAllah dengan izin Allah, kita akan jumpa lagi esok pagi. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang cacat celah itu adalah dari diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Sama-sama. Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.